Okey, cikgu salin kejap. 3S tambah 32. Ini cikgu bagi. Okey, kalau kamu tengok ini Y sama dengan negatif 5. So, kamu sebenarnya akan tahulah garis ini sebenarnya selari dengan pasti S sebab dia ialah Y sama dengan negatif 5. Okay, walaupun dia tak cakap Okey, lepas tu ini sambung ke atas. Ini 3. Ini G. Okey, kemudian dia bagi persamaan garis lurus IH 2Y sama dengan 3S tanpa 32. Cikgu tanya apakah persamaan garis lurus EF? So, terus soalan pertama kita sudah gunakan sifat perserenjan. So, kawan kamu ambil persamaan ini, persamaan IH, dia pergi buat Y sama dengan 2Y sama dengan okey, dia itu P2, sorry. P1 So dia ambil persamaan itu, dia pergi buat Y sama dengan supaya dalam bentuk Y sama dengan MS tanpa C. Okey, lepas itu bacalah kecerunan dia. Sorry, besarkan sikit untuk kamu Baca kecerunan dia, kemudian cari perserenjan. Okey, lepas itu untuk garis ini kita ada titik 31 masuk kira, kemudian tulis balik persamaan. So betul lah. Y sama dengan negatif 2/3X tambah 3. Kejap. Okey, betul. Okey, P cikgu tanya apakah koordinat E? So kalau kamu tengok koordinat E iaitu tempat bucu sana. Okay. Koordinat E di sini. Dan kita ada persamaan ini. Kita ada persamaan ini. So E ini kita boleh gunakan sifat titik persilangan lah. Okey. So betul tak kawan kamu? Okey. Sini. Ya, okey kawan kamu ambil dua persamaan itu, kemudian dia pergi buat persamaan serentak So cikgu nampak ada kesan persamaan serentak. So kira dapat jawapan X negatif 6, Y ialah 7. Y ialah 7 dan lalu jangan lupa soalan tanya koordinat, tolong tulis jawapan dalam koordinat. Kalau kamu tengok soalan ini 2 mark. Buat titik persilangan dapat nilai SY itu 1 markah aja. Kalau awak lupa tulis ini 1 markah hilang. Sangat rugi baris ini. Sebab baris ini 1 markah hilang. So cukup hati-hati Okey, lepas itu cikgu tanya apakah mana pergi sudah. Okey. Lepas itu cikgu tanya apakah persamaan untuk garis lurus FG. FG di mana? Okey, FG garis ini. Okey, FG garis ini. So garis ini kita cuba tengok maklumat yang kita ada tentang garis ini ialah kita ada satu titik, kita ada pindasan Y. Itu saja 2 maklumat kita ada kan. Okey. So tengok kawan kamu buat apa Okey. So dia sebab ada titik, kita ada titik apa nama dia tak ingat. Okey, kita ada titik F31 dan kita ada pindasan Y dia negatif 3. Maksudnya kita ada kecerunan kita ada satu titik lah kosong negatif 3. So kawan kamu masuk ke dalam formula cari kecerunan. Cari kecerunan. Lepas itu kita tahu pindasan Y tak payah cari sudahlah, ganti ke dalam persamaan. Okey, betul. Y sama dengan 4/3. Okey, betul. Okey. Kemudian kita pergi kepada B. Okey, kalau kamu tengok P ni dia kata adalah satu titik bergerak. So kita tahu ini ialah soalan locus So soalan sifatnya jaraknya sentiasa 6 unit dari H. Nia itu titik bergerak itulah. So maksudnya PH. PH sama dengan 6. Okey. PH sama dengan 6, betul? Okey. P ialah locus kita. So P ialah SY. Titik H mana tempat dia? Okey, so titik H kita tak ada lagi. Titik H tak ada lagi. Tapi kita ada kamu tengok kejap kita naik atas balik kalau kamu tengok ni kita nak pakai titik ini. Titik ini tak ada maklumat lagi, tapi sekali lagi lah kalau kamu tengok titik ini ialah titik persilangan antara dua ini. Antara dua persamaan ini. So, kita buat lagi lah persamaan serentak. Betul ke kawan kamu buat? Okey.
So kita kawan kamu ambil dua persamaan ini, dia buat persamaan serentak, dapatlah titik dapatlah titik X, titik di sini mungkin tak nampak dia cari Y sebab Y sudah ada di sini. So dia tulis koordinat dia -14, -5, betul? Sekarang kita pakai keloka sajalah. S tanpa 14, Y tanpa 5. Lepas tu awak kembangkan. Cikgu cek jawapan aja. S kuasa 2, Y kuasa 2, 28S tanpa 10Y. Okey, betul lah. Dan cikgu ingatkan kamu selepas awak kembangkan ini, selalu satu lagi step awak miss tau. Tengok balik benda ini boleh diringkaskan lagi tak? Macam ini S kuasa 2 memang tak ada harapan ringkaskan lah. Tapi kadang-kadang sini kan 2X kuasa 2, 2Y kuasa 2. Tengok balik kalau 2, 2, 28, 10. Ini tak boleh juga. Cek kadang-kadang dia boleh diringkaskan lagi. Sebab tak ringkaskan maka tak akhir tak dapat. Boleh? So kita pergi kepada soalan terakhir itu yang di mana tak ada orang buat. So cikgu terus tunjukkan kaedah aja lah mana pergi? Sekejap Kita tengok soalan hot zone punya. Tentukan titik persilangan bagi garis lurus Y sama dengan 2X tolak 3. So sini ada satu garis lurus, katakan cikgu wakil dengan gambar aja supaya kita lebih senang faham Ada satu garis lurus Y sama dengan 2X tolak 3. Lepas tu ada lagi satu bulatan kita lukis sajalah. Cikgu tukar warna ada satu bulatan. Ada satu bulatan di mana bulatan ini kita tahu pusat dia ialah 1, 1. Cikgu letak sesuka hati sebenarnya, cikgu tak tahulah dia di bawah ke di atas ke atas garis ini ke, tak apalah cikgu letak aja. Dan jejari dia 5 unit. Jejari dia 5 unit. Soalan tanya apakah titik persilangan? Apakah titik persilangan? So macam apa yang kita buat tadi, kalau soalan tanya titik persilangan, di sini kamu akan nampak ada dua jawapan lah. Kalau ikut soalan ini, ikut gambar aja saya, tapi tak jamin sebenarnya. Tak jamin sebab ini gambar aja, cikgu lakar aja. Tapi kalau cikgu tengok apa yang dia tulis itu, dia kata titik-titik persilangan, so agaknya okey lah. Sebab ada berapa kemungkinan, dia mungkin ada 2 titik persilangan, ataupun dia mungkin 1 titik persilangan, ataupun dia tiada titik persilangan. Macam ini tak ada titik persilangan. Kalau macam ini, macam dia ialah tangent kepada dia ada 1. Begitu juga tempat inilah ada 1. Tempat lain biasanya ada 2 lah. So kalau ikut ayat ini, cikgu akan rasa dia ialah jenis lebih kurang macam inilah. Ada 2 tempat persilangan. So titik persilangan, kita tahulah tak boleh lari, kita akan buat persamaan serentak. Dan kalau kamu tengok ini, kita ada persamaan pertama iaitu garis lurus ini. Tapi persamaan untuk garis ini tak ada. Persamaan bulatan tidak ada dalam sukatan kita. Tidak ada dalam sukatan kita macam nak bentukkan satu persamaan bulatan. Tapi kamu ingat tak bila awak belajar locus, yang awak pakai alat untuk lukis itu, ada satu keadaan waktu itu awak akan lukis bulatan. Ingat tak? Jarak dari titik A contohnya ialah ini macam awak ada di form 3 lah jarak dari titik A ialah 5 cm. Ingat tak waktu awak ada di form 3, so awak kan cari awak punya titik A, lepas tu awak pergi pakai alat lukis ini 5 cm. So kalau kamu boleh kaitkan dengan apa yang awak belajar dalam tingkatan 3, maka awak akan tahulah untuk bulatan ini sebenarnya dia ialah satu locus lah, satu titik yang bergerak dengan keadaannya jaraknya dari pusat lah, daripada pusat bulatan. So kalau untuk soalan ini ialah 1, 1 di mana dia ialah 5 unit. Ialah 5 unit. So di sini sebenarnya cikgu nak bagi maklumat ini.
Tapi cikgu tidak bagi dalam bentuk ayat, cikgu bagi dalam bentuk gambar raja. Dan sudah berapa kali cikgu tengok soalan locus, dia bercerita. Dia bukan bagi, kalau cikgu kata jaraknya daripada titik satu-satu ialah 5 unit. Ini pakai saja istilah matematik dia. Tapi sekarang cikgu sudah tengok berapa kali soalan yang berkaitan dengan locus punya, dia bercerita. Macam soalan ini, dia bagi gambaran. Ini ialah satu bulatan. Ini pusat dia, jejari dia berapa. Di mana awak sendiri kena kaitkan. Okay? Kamu sendiri kena kaitkan, dia sebenarnya ialah sifat ini. Jaraknya daripada pusat sentiasa 5 unit. Okay? So kalau siapa sudah lupa apa yang awak belajar dalam menengah rendah berkaitan dengan macam mana lukis locus, cuba buat ulang kaji tentang dua ini. Satu ialah jarak daripada satu titik sentiasa berapa unit ataupun berapa sentimeter. Dan satu lagi yang cikgu pernah nampak dia tanya ialah jarak dari dua titik. Contohnya jarak daripada titik A dan B sentiasa sama. Siapa ingat lagi? Macam mana bentuk locus ini? Katakan ini titik A, ini titik B. Cikgu kata jarak daripada titik A dan titik B sentiasa sama. Alamak. Siapa ingat lagi macam nak lukis macam mana nak lukis benda macam ini? Apa bentuk jawapan dia? Kalau saya ada titik A, saya ada titik B, cikgu suruh awal lukis locus di mana jaraknya sentiasa sama. Semua lupalah. Cikgu cerita cepat aja. Ini ada waktu itu awak lukis satu garis di sini, lepas tu awak pergi buat benda-benda macam ini punya. Lepas tu awak sambung punya. Ataupun awak akan tahu sifat dia ialah macam inilah. Sifat dia ialah macam ini. Ini jawapan kamu ini baru locus kamu Ini ialah garis ini Di mana sifat yang ada dia melalui titik tengah dan dia berserenjak. Ini pernah diuji di mana dalam soalan itu cikgu tak bagi ayat ini. Tapi cikgu bagi satu garis itu, cikgu kata garis lurus itu melalui titik tengah dan berserenjak. Ataupun dia sebenarnya ada satu nama khas iaitu pembahagi dua sama serenjak. Pembahagi dua sama serenjak. Sebenarnya ini pun ada kaitan dengan ini jarak daripada dua titik adalah sentiasa sama. Okay, so ini dua yang cikgu nampak. Dia pernah uji di mana dia bercerita. Hanya cara dia bercerita cikgu tak pasti. Kadang-kadang macam soalan ini dia bagi gambaran lah. Dia ialah satu bulatan macam mana. Yang ini mungkin dia bagi gambar raja ataupun dia bagi ayat ini. Di mana awak sendiri kena kaitkan ini ada kaitan dengan locus So bila awak kaitkan dia dengan locus, maka kita tak ada masalah nak dapat persamaan inilah. So kita buat saja. Kita buat ajalah rumus syarat. Kita pakai rumus syarat. Locus selalu ialah X dan Y. Selalu ialah X dan Y. So cikgu punya pusat ialah 1. 1 sama dengan 5. So inilah persamaan dua kita. Boleh? Inilah persamaan dua kita. So lepas tu kita hanya perlu selesaikan persamaan serentak inilah. Okey. So alamak. Tak apalah. So ini dua persamaan kita. Okey, ini persamaan pertama, persamaan kedua saya ingat alamak. Apalah, cikgu salin balik. Okey, persamaan satu lagi garis lurus. Y sama dengan 2x tolak 3 persamaan 1. So, buat persamaan serentak saja. Okey, cikgu cari seorang teman saya buat. Siapa? Okey, Wadina. Okey, buat persamaan serentak untuk ini. Apa-apa cikgu ikut awak. Gantikan nilai Y dalam persamaan 2. Okey, so cikgu buat. Okey. Punca kuasa 2 S tolak 1 kuasa 2 tambah, so sini ialah 2 S tolak 3 tolak 1 kuasa 2 sama dengan 5. Okey, sambung. Pindahkan punca kuasa 2 dekat sebelah. Okey, so akan jadi 5 kuasa 2. Sebelah sini saling. Sebelah situ kembang. Okey, kembang. Okey, cikgu tulis dulu
Yang ini ialah S tolak 1, S tolak 1. Yang ini kembang juga. Okey. So kalau awak tak ringkaskan, awak nak terus kembang pun boleh, tapi panjang sikitlah, banyak anak panah. Okey, boleh? Okey, sambung. Okey, kita kembang. Okey, kembangkan. X kuasa 2 tolak X tolak X tambah 1 Okey. tambah 4X kuasa 2 tolak 6X tolak 2X sekejap. Kejap, kejap. Highlight untuk awak. Ini dengan ini. Okey, sambung. Negatif 6X tambah 9 tambah 3 tolak 2X Okey. Tolak 2X tambah 3 tambah 3. Okey, tambah 3 tambah 1 sama dengan 25. 25. Okey. So di sini akan panjang sikit tapi tak salah Dia panjang sikit sebab awak tak pergi ringkaskan tolak 3 tolak 1. Kalau awak ringkaskan pendek sikitlah. Tapi tak salah. Tak salah janji awak boleh kembangkan Okey. So okey, tu kena bagi awak tengok seluruh baru boleh ringkaskan kan. Okey. Naik atas sikit untuk awak. Okey, ringkaskan. 5X. Okey, 5X. Kita highlight untuk kawan kamu. Okey, di sini kita ada 5. Ada 5X kuasa 2. Okey, lepas tu kita pop untuk S Cikgu highlight untuk awak, you pop Alamak. Okey, you kira banyaknya. Orang lain tolong cek Negatif 18X. Negatif 18S Okey, lepas tu nombor. Tambah 17. Tambah 17. Tambah 17. Sama dengan 25. Sama dengan 25. Okey, sambung. Lepas tu pindah 25 sebelah. Dapat 5X kuasa 2. Tolak 18X. Tolak 8. Tolak 8. Okey, sambung. Lepas tu kira. Kita pakai kalkulator dulu. X sama dengan 4. S sama dengan 4. 4. Okey, satu lagi. X sama dengan negatif 2/5. 2/5. So you nak tipu dengan rumus ke nak tipu dengan pemfaktoran? Rumus. Okey, rumus So kalau rumus kita tak payah risaulah benda ini sudah okey ke tak okey. So memang okey je. Okey, negatif. Kalau siapa tak ingat rumus dia, senarai rumus ada So tak payah risau Negatif B tanpa B kuasa 2 tolak 4 A C bahagi 2A. Okey. So sudah dapat nilai S. Kita nak apa? Kita nak cari koordinat kan. So lepas tu boleh kecilkan untuk awak. Tak nampak. Sekejap. Okey, lepas tu nak buat apa pula? Nak cari nilai Y. Okey, nak cari nilai Y. Nilai masuk X dalam persamaan 1. Okey, masuk dalam persamaan 1 lebih senang Y sama dengan 2X tolak 3. Apa ni? Okey, so kita ada X sama dengan 4, maka Y sama dengan 2S tolak 3 tolak 3. Okey, awak kira 5. Okey, ini 5. Yang satu lagi? Negatif 19/5. 19/5. Okey. So soalan tanya apakah titik persilangan? So adakah awak sudah siap jawab soalan? Belum. Belum. Dapat apa?
Kenapa apa lagi? Tulis dalam koordinat lah. So titik pertama 4, 5. 4, 5. Titik kedua Negatif 2/5, negatif 19/5. So di sini ada dua titik, awak hati-hati ya, jangan salah pasangan dia. So 4 dengan 5 satu pasangan, negatif 2/5 dengan negatif 19/5 satu pasangan. Lepas tu jangan lupa juga tengok X dulu ke Y dulu sebab kita tulis mesti S baru Y, bukan ikut susunan kita tapak. Walaupun soalan ini secara kebetulan memang kita tapak X dulu, tapi ada masanya mungkin kita tapak Y dulu. So bila tulis sini bukan ikut susunan mana satu nombor kita tapak dulu, tapi ikut koordinat X dan Y. So kita tapaklah dua jawapan ini. Okay, so habislah tajuk ini. So dia kata soalan ini sebenarnya tak susah. Kalau awak boleh kaitkan dengan locus dia tak susah. Okay, So